Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Jadi kita bertemu lagi dalam subjek matematik untuk tahun 4 bagi tajuk masa dan waktu. Jadi hari ini kita akan mempelajari pengiraan tempoh masa. Baik, mari kita teruskan. Baik, kita akan pengenalan dia. Tempoh masa atau kata lain adalah jangka masa. Jadi dalam tempoh masa ada dua benda penting. Okey. Yang pertama adalah masa mula. Okey, masa mula. Dan benda kedua yang penting adalah masa tamat. Jadi ada masa mula dengan masa tamat. Okey, kita ambil contoh kita nak balik kampung lah. Okey, kita nak balik kampung daripada rumah hingga ke balik kampung. Jadi nak balik kampung, untuk balik kampung kita ada masa bertolak. Maksudnya masa bertolak daripada rumah. Okey, kemudian kita pun jalanlah daripada perjalanan kita dari rumah sampai ke kampung dan kita ada masa sampai dekat kampung waktu bila. Jadi tempoh masa merupakan perjalanan daripada rumah, keluar saja daripada rumah sampai saja kampung, itu adalah tempoh masa atau jangka masa. Okey. Jadi kita tengok kaedah untuk mengira tempoh. Okey, ada 3 poin utama. Yang pertama, kamu kena cari dulu masa mula dan masa tamat. Okey, kena cari dua benda ni dahulu baru kita boleh ke langkah seterusnya. Okey, dah jumpa dua masa ni, masa mula dan masa tamat, kamu kena pastikan masa tersebut ada dalam sistem 24 jam. Kalau tak tukar lagi, kita kena tukar. Kalau dia daripada sistem 12 jam, kamu kena tukarkan dia kepada sistem 24 jam. Kalau dia sudah ada dalam sistem 24 jam, tak payah nak tukar lah. Okey, kamu boleh ke langkah seterusnya. Okey, untuk mencari tempoh masa, kamu perlu masa tamat tadi tu, okey, atau masa sampai daripada kampung, dia sampai kampung, kita perlu tolak dengan masa mula. Okey, iaitu masa bertolak daripada rumah. Okey, jadi ini 3 langkah yang utama. Yang pertama, cari masa mula dengan masa tamat, kemudian tukar kepada 24 jam, kemudian tolak. Okey, masa tamat tolak dengan masa mula. Baik, kita tengok contoh dalam buku teks pada muka surat 143. Baik, contoh yang ada dalam buku teks adalah contoh yang nombor 2. Jadi, dekat sini soalan dia, dia dah bagi dua gambar pada kamu. Gambar yang pertama, ibu menjahit. Okey, dan bawah gambar tu dah tulis masa lah, iaitu jam 14. Kemudian gambar yang sebelah dia adalah baju yang dijahit ibu tu sudah siap. Okey, dan bawah tu dah ada jam 16. Okey, jadi soalan dia nak berapa lamakah ibu menjahit baju kurun. Jadi dia nak tahu tempoh ibu menjahit daripada mula sampailah siap. Jadi langkah pertama, kamu perlu cari dua benda penting, iaitu waktu mula menjahit dan waktu siap menjahit. Okey, waktu mula menjahit dia dah bagi dekat sini. Okey, tulis balik. Okey, waktu mula menjahit adalah jam 14. Kemudian yang kedua, waktu tamat atau waktu siap menjahit adalah jam 16. Baik, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kamu kena pastikan waktu ni ada dalam sistem 24 jam. Okey, jadi kita tengok sini jam 14 dengan jam 16 ni sudah ditukar kepada sistem 24 jam. Jadi tak perlu buat apa-apa lah, tak perlu nak tukar balik, tak payah.
Okey, memang kita nak macam ni pun. Jadi, terus ke langkah yang ketiga, iaitu waktu tamat menjahit ditolak dengan waktu mula menjahit. Okey, jadi tolaklah. Tukarkan dalam bentuk lazim. Jam dengan minit pisahkan. Okey, 16 sifar-sifar tolak 14 sifar-sifar. Jadi, tolakkan daripada minit. Sifar tolak sifar. Sifar 16 tolak 4, 2. Jadi, jawapan dia adalah tempoh ibu menjahit baju kurung adalah 2 jam. Baik. Seterusnya kita tengok contoh yang seterusnya pada muka surat 143. Okey. Dekat buku kamu adalah contoh yang ketiga. Jadi kat situ dia dah bagi satu jadual gotong royong perdana. Kita tengok dekat situ pada pukul 7.40 am kamu berkumpul dan taklimat. Pada pukul 10 am kamu akan mula bergotong royong ikut zon. Dan pada pukul 11.40 am kita selesai gotong royong dan ada jamuan. Baik, soalan dia kira tempoh mula gotong royong sehingga nak tahu tempoh mula gotong royong. Okey, hingga selesai. Jadi dia nak gotong royong sahaja. Jadi langkah pertama, cari waktu mula gotong royong. Adakah pukul 7.40 kita mula dah gotong royong? Tidak. Pukul 7.40 am kita baru berkumpul. Okey. Adakah 8.10 am kita dah mula bergotong royong? Yes. Waktu mula gotong royong adalah 8.10 am. Tulis balik sahaja. Kemudian, dalam langkah pertama, kena cari lagi satu benda iaitu waktu tamat gotong royong. Okey, waktu tamat gotong royong dekat sini adalah pukul 11.40 am. Selesai langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, kita perlu pastikan masa ni dalam 24 jam. Jadi kita tengok sifar yang ini masih lagi dalam sistem 12 jam. Kita kena tukar kepada sistem 24 jam. Jadi 8.10 AM. AM merujuk kepada pagi. Jadi tak perlu tambah. Tukar saja. Jadi jam 8.10. Okey, begitu juga pukul 11.40 AM. Pukul 11.40 AM ni AM. Jadi tak perlu tambah. Pindahkan sahaja. Jam 11.40. Selesai langkah yang kedua. Terus kita ke langkah yang ketiga, iaitu waktu tamat tolak dengan waktu mula. Jadi tukarkan dalam bentuk lazim. 11.40 tolak dengan 8.10. Okey, 40 tolak 10 boleh 30. 11 tolak 8, 3. Jadi 3 jam 30 minit. Jadi jawapan dia adalah tempoh kita bergotong royong adalah 3 jam 30 minit. Baik. Seterusnya adalah contoh pada muka surat 144. Okey, soalan yang keempat. Okey, ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. Jadi kita nak tahu ayah kerja, berapa lama ayah kerja. Jadi nak tahu tempoh, langkah pertama cari dulu waktu mula dengan waktu tamat. Jadi dekat situ waktu mula ayah bekerja adalah 7.30 AM. Okey, pagi AM. Okey, kemudian waktu tamat ayah bekerja adalah pukul 5 petang. 5 petang kita tak guna AM dah, kita pakai PM. PM untuk merujuk petang dan malam. Baik, selesai langkah pertama. Langkah yang kedua, kita perlu pastikan masa ini dalam bentuk sistem 24 jam. Kita lihat, kita perhatikan yang ini masih lagi sistem 12 jam. Kena tukar dulu. Okey, kena tukar dulu. Okey. Baik. Tukarkan dahulu. Okey, 7.30 AM. AM tak perlu tambah. Tak perlu tambah. Pindahkan saja balik. Jam 7.30. Okey, kemudian kita tengok seterusnya 5 PM.
Okey, 5 PM kita kena tambah. Bila masa kita nak mula tambah? Okey, kamu kena tahu daripada pukul 1 PM dan seterusnya kamu kena tambah dengan 12. Okey, tambah dengan 12. Okey, sekarang ni 5 dah lebih dari pukul 1 tambah dengan 12 dapatlah jam 17. Jadi dah tukar kepada sistem 24 jam. Buat apa lagi? Langkah seterusnya, tolak. Waktu tamat, tolak dengan waktu mula. Jadi tulis balik 7 sifar dalam bentuk lazim, tolak 7.30. Okey. Kemudian tolaklah. Okey, minit. Dah selesai dulu minit. Sifar tolak 30. Boleh tak sifar tolak 30? Tak boleh. Jadi yang ini nak macam mana nak tolak juga? Kita kena pinjam dekat 17. Okey, dekat minit kita pinjam dekat rumah jam. Okey, baik. Jadi pinjam 1 daripada 17 tinggallah 6, 16. Jadi 1 tadi itu adalah 1 jam. Okey, ingat dia adalah 1 jam. Bila bawa je kepada minit, dia dah bertukar. Dia tak jadi 1 dah. Sebab apa? Sebab 1 jam bersamaan 60. Jadi 1 jam tadi bila bawa ke rumah minit, dia dah jadi 60. 60 tambah 0 adalah 60. Okey. Sekarang dah boleh tolak? Tolaklah. 60 tolak 30. 30. Okey. 16 tolak 7. 9. Jadi 9 jam 30 minit. Jadi jawapannya adalah tempoh ayah bekerja adalah 9 jam 30 minit. Itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Jadi diharap dapat membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan berkenaan dengan tempoh yang ada dalam buku teks, buku latihan atau lembaran-lembaran kerja lah. Jadi kalau masih lagi tak faham, boleh ulang balik dan rujuk buku teks. Okey, kita bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Jadi cikgu ucapkan selamat menjawab soalan dan Assalamualaikum.